بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا وارزقنا شفاء من كل داء. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وأسرتنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وطلابنا من عبادك الصالحين. اللهم يا دافع البلاء والنقم ارفع عنا يا الله، ارفع عنا يا الله، ارفع عنا يا الله، وعن المسلمين كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tamunya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sambungan muka surat 28 bawah sekali. Kata dia, dan jika ditanam mayak dahulu daripada mandi akan dia. Tanam mayak dahulu tu maknanya sebelum sebelum mandi. Tu ataupun mandi tak rata. Tak rata seluruh badan. Mandi sekerak je sebelah kepala je ataupun mandi sebelah kaki je. Tak rata kan? Lepas pada tu tananglah. Maka wajib dibongkar akan dia semula. Kena gali semula kubur tu. Kena gali semula. Kalau sekiranya tak mandi ataupun mandi tak rata. Kerana mandi akan dibongkar akan dia, kerana memandikan akan dia lah. Sebab bongkar ni sebab nak mandi semula. Dan tiada dibongkar bagi kerana kapan dan sembahyang. Tidak, tak perlu bongkar kerana nak kapan balik, nak sembahyang, tak. Kita bongkar kubur tadi kerana nak mandi je. Bukan kerana nak kapang, bukan kerana nak semayang. Sebab kalau tak kapang, tak semayang, tak payah bongkar. Dia sudah mandi, pergi tanang selalu. Kapang kodok, tidak payah. Tak payah bongkar. Nampak tu? Bukan kerana kapang, bukan untuk kapan dan bukan untuk semayang. Itu dia. 2 kali tu dan sembahyang tu nak sekali je. Kerana kapan dan sembahyang. Dan sembahyang pula sekali lagi. Dan barang siapa uzur mandinya dengan sebab ketiadaan air atau ia mati terbakar dan umpamanya, jika dimandikan dia nescaya luruh kulitnya dan dagingnya. Itu dia. Jadi kalaulah uzur nak mandi, tak bolehlah uzur ni maknanya tak boleh nak mandi. Dengan sebab apa tak boleh nak mandi? Dengan sebab ketiadaan air. Air tak ada. Mati-mati air tak ada. Atau ia mati terbakar. Ataupun mati terbakar. Rumah terbakar, dia duduk dalam rumah, orang tua tak boleh nak waktu, tak boleh nak tubik, hang hacul lebur. Orang terbakar ni. Sebab orang terbakar ni dia boleh mandi. Sebab kalau kita mandi dia, arang hak tubuh pada dia hak angu tu
Dia akan luruh. Arang tu pun dia arang tu. Arang tu adalah tubuh dia. Nampak? Arang tu adalah tubuh dia. Yang kita mandi, luruh habis arang. Arang luruh, artinya tubuh dia luruh tu haram tu. Kena tanang belaka. Tu sebab tu orang terbakar ni tak boleh nak mandi. Nampak? Dan umpamanya lah. Umpamanya apa-apa sekali lah. Tak nak mandi. Sampai hingga kalau mayat tu hancur. Macam accident tu. Wajib juga mandi ke basuh. Darah. Kena buang darah. Darah tu bukan tubuh dia. Nampak? Itu dia. Jangan buang daging. Macam terbakar saat ni. Kita buang kulit. Kita buang daging dia. Hak angung. Tu tak boleh. Begitu juga mayat hancur. Mayat hak yang lama repuk. Mayat hak repuk. Kalau kita mandi luruh kulit dia. Luruh lah. Dia repuk kan. Dia jadi buruk. Maka hak tu tak boleh nak mandi kot tu. Itu dia. Tu yang kata sebut umpama tu. Jika dimandikan dia, nescaya luruh kulitnya. Tu dia. Hak buruk sana. Hak terbakar. Kalau kita mandi luruh kulit dia. Dan dagingnya. Tu luruh tu nak kutip warna tu. Atau dengan sebab tiada hadir pada mayat yang perempuan itu melainkan laki-laki yang ajnabi ataupun orang puang mati. Tak ada kawasan tu orang puang. Tak ada orang puang seorang habuk. Dia adanya orang lelaki belaka. Maka orang lelaki tak boleh nak mandi kepada orang puang. Kalau yang ajnabi. Lain kalau hak yang mahram. Hak mahram tak apalah. Adik-beradik dia ke. Itu dia. Mak saudara, pak saudara. Itu boleh mandi. Boleh mandi. Dan hak yang boleh mandi yang ajnabi. Walaupun dia mati disebut. Suami isteri lagi. Boleh mandi. Nampak? Orang puang mati. Itu laki dia mandi. Itu boleh. Boleh. Walaupun orang kata dah mati kau cerah, tak ada apa-apa dah. Dia kira lagi. Nampak? Atau angkasnya orang lelaki mati. Tak ada seorang kecuali ada orang puang yang ajnabiyah je. Yang ajnabiyah. Jadi tak boleh nak mandi. Itu dia. Nescaya kalau lagu tu tak ada air, mati terbakar umpamanya, kalau kita mandi luruh kulit dia, ataupun orang puang tak ada orang puang, orang lelaki tak ada orang lelaki mandi, nescaya ditayamum tu jawab pada kata barang siapa uzur tu. Barang siapa uzur lagu tu, nescaya tu jawab dia. Nescaya ditayamum akan dia. Kena tayamum. Wajib tayamum. Hak ni. Nampak? Dengan tayamum akan dia dan disemahyangkan atasnya. Lepas tu semayang. Kalau tak tayamum, tak boleh nak tayamum, maka tak boleh nak semayang. Tak boleh nak semayang. Nampak tu? Itu dia. Baik. Hak masalahnya, air ada. Nampak? Air ada. Kemudian, tukang mandi ada. Tapi kata dia tak boleh nak mandi kerana takut belaka nak mandi. Takut belaka nak mandi. Bila takut nak mandi, nak tayamum takut juga. Bukuh dengan plastik. Tayamum dengan tayamum atas plastik. Bila tayamum atas plastik tak kena tubuh dia, maka tak sah tayamum. Kalau kira tak kena, sama-sama tak kena, sebab apa pergi tayamum? Tu hak kawik baru ni lah. Tanggungjawablah mereka yang terbit fatwa. Orang yang keluar fatwa tu kena tanggungjawab tu. Kenapa tu? Reka lagi fatwa. Sebab apa tayamum? Kalau kita dok kira tak sama-sama dok kena kulit. Sebab apa tayamum? Sebab apa tak mandi atas plastik? Sebab apa tidak mandi atas plastik? Dia kata mandi atas plastik tak ada hasil maksud kerana tidak kena air. Dan kalau tidak kena air, tayamum pun tak kena juga. Maka tak ada hasil maksud. Bila begitu, kalau mandi pun tak sah, maka tayamum pun tidak sah.
Bila tidak sah tayamum, kita tebang tayamum atas plastik, tidak sah tayamum, maka semayang pun tak sah. Semayang atas mayat tu tak sah. Maka bila semayang atas mayat tu tak sah, tak payah semayang. Nampak? Tak payah semayang. Kena tanang begitu je dengan plastik-plastik. Tak payah mandi, tak payah tayamum, tak payah semayang. Kapang pun tak payah. Oh, banyak benda. Nampak tak? Tu orang yang waktu bik fatwa tu, tanggungjawab lah jawab dia. Kena tanggungjawab bab ni. Nampak tu? Tidak. Sebab apa learning tak apa-apanya. Tidak. Itu makna tipu reka cerita. Tidak. Nak suruh sedak cerita macam-macam. Buku plastik lah, kambuh lah, tak payah mandi lah apa. Nak suruh sedak cerita untuk nak menghalalkan cocok. Nampak tu? Jadi benda-benda gini orang yang mati dah tu jadi mangsa. Jadi mangsa. Jadi mangsa. Ni. Habis itu. Itu cara rekahnya. Atau ada atas badannya najis yang tiada dimaaf akan dia. Najis yang tidak dimaafkan akan dia. Dan uzur menghilangkan dia. Najis yang tidak dimaaf. Kalau dia nak mati tu guling dalam tahi lembu, boleh basuh lagi. Nampak tu? Walaupun najis tu najis tidak dimaaf, tapi boleh basuh. Ni najis tak hilang ni. Najis yang tidak hilang. Dan uzur menghilangkan dia. Itu makna uzur menghilang, makna najis tak boleh nak hilang. Seperti najis di bawah kulub, di bawah kulit kulub yang tiada dapat disucikan dia. Itu dia. Najis yang ada di bawah kulit kulub. Itu orang hak yang budak-budak tu lah. Yang belum sunat. Dia kecing, takung air dalam kulit itu. Dia takung air dalam kulit itu, nak buka tak boleh. Itu makna uzur nak buka tu. Nak buka nak najis nak bersih tak boleh. Uzur. Hak ni lagu mana nak buat? Air tak rata ni. Air tak rata. Nak buka tak boleh. Nampak? Maka kata Syekh Ibnu Hajar. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ditayamum akan dia. Tayamum je. Maknanya kita boleh tayamum sebab kita boleh sapa tak debu tanah ke muka dan tapak dan tangan sehingga pergelangan tangan. Sampai pergelangan. Kita boleh sampaikan debu tanah ke muka. Seluruh muka dia dan tangan hingga ke siku. Maknanya kita boleh tayamum. Sah tak tayamum? Sah. Sebab apa sah? Sebab kena anggota. Debu tanah tu kena anggota. Tak berlapik. Maka hak ni kita boleh tayamum kata Ibn Hajar. Bila kita boleh hamut, sah tayamum. Nak mandi, tak rata. Najis pun ada. Nampak tu? Itu dia. Ada ulama kata mandi dulu. Hak mandi yang hak boleh mandi tu. Lepas tu ganti hak tak suci air tu. Hak yang bawa kulit yang tak kena air tu, tayamum. Tayamum bukan basuh situ. Tayamum basuh sapu muka lah. Dengan debu dan sapu tangan. Maka lagu tu kata Ibn Hajar, dan disemayangkan atasnya. Boleh semayang lah. Boleh semayang. Tak ada apa-apa. Dan kata Syekh Ramli, tiada ditayamum akan dia. Tak payah tayamum hak lagu ni. Mandi. Hak mana yang boleh mandi, basuh. Hak mana yang boleh basuh. Nampak? Hak tak boleh basuh ni, tak payah tayamum. Bila tak payah tayamum, dan ditanam akan dia dengan tiada sembahyang atasnya. Dalih sembahyang. Nampak? Tak boleh sembahyang sebab tak kena air satu. Dan najis masih ada. Najis masih ada. Tak boleh sembahyang. Maka kalau lagu tu kata dia, itu dia. Mandi hak mana yang boleh mandi tu, dia sudah mandi kau kapang usung pergi kubur lalu. Tak payah sembahyang. Tak boleh sembahyang tu. Selagi tak selesai mandi, tak kata tak boleh sembahyang, lagi najis ada. Nampak? Jadi sebab tu orang jaga sangat. Di antaranya nak suruh rata. Yang pertama mandi nak suruh rata. Dia rata habis. Lebih pada kita mandi sendiri. Habis padahal hidung dia berhair. Padahal telinga dia berhair. Tidak masuk padahal tu. Dia orang mati ni. Nampak? Habis.
Kemudian setelah lagi bersuci. Buang habis najis-najis. Itu dia. Kita pecek perut tu. Pecek perut kuat-kuat biar keluar najis dah basuh. Basuh najis. Kemudian mandi cepat-cepat. Cepat-cepat mandi bimbang takut tubik pula, basuh pula, tubik pula, basuh pula. Lak lebih kurang. Pak sumbat kapah dalam tubuh. Jangan masuk kapah. Jangan masukkan kapah dalam tubuh tu haram. Sumbat kapas dalam tubuh dia. Supaya apa? Supaya nak sekat daripada keluar najis. Bila kita sumbat kapah tu dan kita pun tutup balik peha dia tu, rapatkan peha dia tak tubik dah lah. Tu. Jangan sumbat kapah dalam tu. Sampai ke setengah tu jumpa masalah. Orang mandi dah kawan tu ada kanser kan. Dia tubik darah. Dia sumbat kapah dalam perut tu segulung kapah tu. Memang banyak dah. Sumbat segulung kapah. Apa cerita? Nampak tak? Itu tak kena cara dia. Ni tak payah semayang dah. Pergi tanam selalu dengan tiada semayang. Nampak? Itu dia. Dengan tiada semayang. Baik, habis. Dan lepas mandi guna pula cerita. Kalau keluar najis lepas pada mandi tadi. Kita tak boleh keluar najis lepas pada mandi. Terbusung dah pula. Kena basuh je. Kena basuh. Tapi kalau keluar juga najis lepas pada tu. Kita kapan-kapan keluar pula najis. Takkan nak buka kain kapan. Hak ni kata dia. Dan jika keluar najis daripada mayat. Jikalau pada farasnya sekalipun. Dia keluar najis. Faras ni maknanya kemaluan. Tak kira lah kemaluan depan ke belakang ke asal lubang. Nampak? Tu faras tu makna lubang. Keluarlah kot faras dia, kot lubang dia sekalipun. Kemudian daripada mandinya. Dan dahulu daripada kapannya. Ia keluar ni dulu pada kapan. Sebelum pada kapan. Kalau kapan dah lain cerita. Sebelum pada kapan. Nak buat guna maaf. Sudah mandi tu. Baru akak je. Tubik najis. Tubik tahid. Kata Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Ni sama ni. Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Biasa dak ni belawang dua ni. Nampak? Jikalau kemudian daripada semayang sekalipun. Katanya Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Walaupun lepas pada semayang. Artinya kapan-kapan siap dah pun. Tadi dia kata. Lepas pada mandi. Sebelum pada kapan. Ni kata Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Selepas pada kapan. Lepas pada semayang dah. Maka wajib membasuhkan dia. Wajib. Kena basuh. Buka semula kain kapang. Kalau ikut Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar ni. Kena buka semula kain kapang. Tak semayang dah. Tapi kena basuh ni. Nampak? Jika keluar ia kemudian dari kata jam'un. Kata kebanyakan. Kata jam'un. Jamaah. Jam'un ay jam'un minal ulama. Satu kumpulan yang besar di kalangan ulama. Nampak? Jika keluar ia kemudian daripada semayang. Atasnya. Maka tiada wajib menghilangkan dia. Kalaulah lepas pada semayang. Keluar najis. Tak payah dah. Tak payah basuh-basuh dah. Nampak? Kalau sebelum pada semayang tadi keluar. Kena buka semula kain kapang. Satu kerjaan tu. Sebab itu. Kita sebut tadi. Kapang baik-baik. Nampak tu? Keluar najis basuh. Kemudian kapang. Kena ubuh kapah. Kena sumbat kapah. Bukan masuk kapah. Sumbat kapah. Supaya dia tak tubik najis. Tu kena tu. Kalau lepas pada semayang kata jemaah tiada wajib menghilang. Kemudian daripada semayang tanya maka tiada wajib menghilangkan dia akan najis tak ni. Jika berlumur ia dengan kapannya sekalipun. Kita pakai hak ni ya. Pakai hak jama'atun minal ulama ni. Satu puak daripada ulama dia kata tak payah dah kalau sedang semayang. Walaupun kain kapan tu penuh dengan najis. Dia situlah. Nampak tu? Habis. Tu habis bab mandi. Lepas tu kena masuk bab kapang pula. Bermula sekurang-kurang kapan. Bermula sekurang-kurang kapan. Nampak?
Kapan? Itulah balut mayat tu. Ya. Kita tak apa. Dia tak boleh. Kita lapik tak apa sebab lapik bukan debu duduk dalam sarung tangan. Debu duduk di sarung tangan. Kan? Kita hak maksudnya kita nak lama muka dia je. Walaupun tak pakai tangan pun. Kawan ni mandi mayat. Tapi tak ada tangan ni. Kaki je ada. Kan ramai kan orang makan dengan kaki ada. Tak ada tangan kan. Tak ada dua belah tangan makan dengan kaki. Pakai baju dengan kaki. Menanuk nasi dengan kaki dia. Menanuk nasi gau nasi bersih. Berah dia ni. Dengan kaki. Pun boleh. Tidak semesti dengan tangan kita. Nampak tu? Tidak semesti dengan tangan kita pun boleh. Sebab itu hak masalah hak kawin tu, kalau dia nak tayamum boleh, dia nak mandi boleh. Kerana apa? Kerana boleh kan pakai apa dia panggil baju dia tu boleh mulai ada. Dulu orang bahaya juga kumang kadang-kadang kumang ni lah laju juga dia punya menjakit. Takut orang doktor hospital tu takut nak mandi mayat. Bila ada orang mati, kumang dia akan keluar cari pula tempat lain. Nampak tak? Tapi boleh mandi ya. Tak kena bukuh dengan plastik pun. Sebab apa? Sebab ni kita tak besarkan dia sebab kita tak jual wasing. Kita tak jual wasing. Ada pun hak ni hak kawin ni sebab kita nak jual wasing. Maka kita perhebatkan cara tu. Kita perhebatkan cara, kita besarkan masalah. Nampak? Kita menakut-nakutkan. Tengok kata dia, tengok. Padang ni lah tambah tu sangat dia. Kena kawin, mati, kena kambuh begitu je. Maka kita pakai takut, nak suruh orang takut. Bila orang takut, nak suruh orang takut. Tujuan dia, nak suruh orang beli obat. Nak suruh orang wasing. Tu je tujuan. Sebab tu menakut, ni ada wasing habis dah, tak ada dah orang nak wasing. Tak ada dah pakai buku-buku. Mati boleh ada dah cek di hospital dah cek kawin tak kawin semua mati learning semua boleh tanang molek belaka. Nampak tak? Ada cuba kita fikir ya. Sebab tu saya kata orang yang terbit fatwa tu mung tanggungjawablah. Tanggungjawablah benda ni. Baik, bermula sekurang-kurang kapan? Iaitu satu kain yang menutup auratnya jua. Jua tu makna saja. Nampak? Satu kain yang tutup aurat je. Cukuplah. Tak kira lah kain apa-apa pun. Asalkan tutup aurat. Atau satu kain yang menutup sekalian badannya. Dia tutup aurat dah apa dah. Kalau orang lelaki kau pusak dengan lutut je. Pun cukup. Tak ada kain lain. Tanam begitu. Ya, atau satu kain yang menutup sekalian badannya. Semua satu kain untuk menutup badan. Yang pertama itu hak Allah Ta'ala. Iaitulah hak tutup aurat ni. Nampak? Tutup aurat ni. Hak Allah Ta'ala tu kita tutup lah. Dan yang kedua itu hak mayat. Dan yang lebih daripada itu hak waris. Hak yang kedua ni tutup sekalian badan ni hak mayat. Nampak tu? Dia malu juga pakai dok kapang-kapang. Dan yang lebih daripada itu hak waris. Tu waris. Hak lebih mana? Lebih daripada yang kedua, yang ketiga dan sebagainya kalau kita kapang kan. Bermula yang terlebih afdal bagi mayat laki-laki itu di kapan akan dia di dalam 3 helai kain. Nampak? Yang bersamaan lebar dan panjangnya. Kain sama-sama lebar, sama-sama panjang lah. Itu dia. Kita ukur kain tu. Kita ada kain, kita ukur kain sama panjang dengan mayat. Dan kita lebihkan 1 hasta. Kadang-kadang 1 hasta tu dah pedang juga. Nak ikat kaki dan tangan. Nampak? Kaki dan tangan, kaki dan kepala mayat tu.
Tu kadang-kadang orang buat satu bahu. Lebihkan satu bahu. Kita ukur mayat ni, kita ambil tali, kita ukur. Tengok-tengok dia tu 5 kaki cukup-cukup. Maka kita pelebihkan satu bahu. Satu bahu ni 3 kaki. Satu bahu ni 3 kaki. Dekat 2 kaki lebih. 3 kaki satu bahu ni. Nampak? 3 kaki ke? Dah siapa? Ni sekaki setengah. Sekaki setengah. 2 kaki setengah. 2 kaki setengah. Dah siapa 2 kaki setengah? 2 kaki lah lebih kurang. 2 kaki pelebih. Nampak tu? Kalau kita pelebihkan satu hasta ni sekaki setengah je lebih. Kadang-kadang dah nak unjuk. Tapi orang buat dah. Kalau orang tu kecil je, dia boleh buat dah. Sehasta lebih. Kita ukur dia dan pelebihkan satu hasta. Ada orang yang ukur pasal ni. Untuk apa? Untuk rasa lega sikit. Ambil kain tu. Kalau orang kecil-kecil dah apalah. Kalau kecil. Lerang kecil je lah. Lerang 40. Kalau orang besar dia kena lerang 60. Tahu tak lerang tu? Lerang tahu tak? Tahu tak lerang? Pak Wei tahu tak lerang? Dah tahu juga. Tok Imam? Orang lama tu kata tu. Malah nak tanya Tok Imam. Tok Imam tahu lalu dah. Ni Tok Imam ni tahu dah ni lerang. Dah. Orang kalau kain dia tak sebut lebar, dia sebut lerang. Mari warna tu, Tok Imam lerang tu. Tapi orang sebut lerang tak, Abang sendiri tak tahu mari warna, tahu lerang tu. Daripada India. Tu dia. Panjang kain kalau kita nak sedap, kalau kita pergi beli kain kedai untuk nak buku mayat ni, cari lerang hak besar lah. Lerang 60 dia panggil. Lerang 60. Kadang-kadang kalau kita cari lerang 40 pun boleh. Tapi kena tak boleh buat. Kalau kain ni selah, ni kain selah, ni kain selah, tak boleh kita nak letak begitu. Kita kena letak begitu. Nampak? Bawah selah, jadi letak begitu. Macam buku tupak daun pala kecil ni. Tak imam weh. Tak? Orang buku tupak daun pala kecil kan, dia tindang daun pala tu, dia tindang ke ni. Nampak tu? Ni. Jadi, nipis je jadi. Sebab apa nipis? Sebab bila kita terik, dia di selah. Baru selah baru. Tapi dia kira 2 lah dah. Kalau cari lerang hak 60 tu, letak atas ni. Letak selah ke atas, 3 lah. Biar sama, letak biar sama. Baru ni tak pergi apa hari Sabtu baru ni buat khusus jenazah di Kampung Nibung. Nibung, Masjid Nibung. Sini bila nak buat khusus jenazah, dah buat kot sekali. Dia kata buat dah zaman dulu sekali. Zaman dulu kira apa? Tak ingat dah terima weh. Buat khusus. Saya beritahu kita tahu dah. Buat pondok pun tak apa. Tapi kita buat khusus, tambah buat macam orang buat macam biasa ni. Tak jadi, tak pandai pakai bila. Buat khusus 10 kali pergi. Bukan buat khusus tu, mungkin tengok orang buat. Dia jengok, ramai-ramai jengok. Sampai dia tukang buat. Orang pergi khusus tu buat. Tak kena. Tu bukan nang belaka tu. Nampak? Kita kena buat khusus ni, kena buat bekal. 5 orang. Satu kumpulan. Contoh. Ada berapa orang kita? Tambah ramai-ramai hak pakai jengok tambah. Hak mari terbokok tua pun tambah juga. Dia tak boleh nak mandi dah. Nampak tak? Hak tua tambah dah. Nak hak muda-muda, hak 40, 50 boleh lagi. Tak iman tau. 50 hak gagah lagi tu. Biar hak ni. Ni Allahu Akbar. Mari dah orang lakah benda pun dah orang dah. Mari khusus. Tak bagus dia mari tu. Biarlah dia mari tu bagus. Tapi hak muda-muda tu tahuan ni. Wah khusus kat 5 orang. Cari. Kalau ada 30 orang. Berapa kumpulan 30? Nang baru. Nang ke cari kain kedai. Nang buku.
Nampak tak? Kita tak mau tunjuk kursus. Kita nak suruh kursus. Tu buat biar kursus. Tak mau tunjuk kursus. Saya buat tu, kalau ada kain nak banyak, tak pandai itu. Mari ikut jabat agama tu, kain banyak tu. Jabat agama itu kau kali buat kursus. Tu hanya si jabat agama suruh. Dia tu nak benda lagi. Tak mau benda lain, nak kain je biar banyak. Saya kata. Nak kain je biar banyak. Oh dia dah boleh sedia. Nasi lemak boleh buat sedia. Oh nasi lemak tu kat sakit bihung dah mi goreng dah apa lah. Sedap lah. Kita tak buat tu. Minum bak togong air pahit tak apa. Dah ke? Ada masalah. Nak biar pandai. Buat 5 orang. Boleh buat. Hak tu pun dah boleh kain-kain selah. Saya sepak belakang orang lain. Saya kata seperti hak boleh nak buat. Hak berasa minat. Panggil ada 6 orang. 6 orang 7 orang. Kumpulan ni dia buat. Dia buat. Saya tanya, apa dia nak buat benda pula? Dia rakyat buat benda ni. Dia discuss dulu. Belum pada buat tu dia discuss lah pokok dia ni bincang. Lagu mana benda? Lagu ni. Kain pula jangan ambil kain hak siap dah. Dia ambil kain tu, kain hak yang dalam kotak tu. Tahu kain dalam kotak tu? Dia siap. Dengan tali dengan apa ada cukup lekat tu. Gi duduk je banyak dalam buku ke. Hak tu untuk orang hak tu boleh lah. Kita tak mau kain gitu, kita nak kain kedai. Gi beli kain tu. Boleh sekayu kain putih, hak murah sekali beli. Jangan beli hak mahal, hak murah sekali. Tanya berapa ya hak murah sekali, RM2.5, RM2.5 semeter. Nak tu. Biar nipis pun. Biar ada pakai pun nak buat tu je. Gi beli kapah sendiri. Murah boh. Murah boh daripada hak kita beli hak kotak-kotak tu. Nampak tak? Tapi nak banyak. Dia nak kualiti kata dia. Nak kain biar comel. Nak alat dia cukup lekat dalam tu. Alat tu kita cari lah. Kita cari. Alat pun dia dalam sabung fake. Sabung tu tak ada. Kedai petimbung. Dia cas sabung tu berapa pula dan jadi kotak malah. Nampak tak? Kita tak mahu itu. Kita buat sendiri. Baju kita buat ni baju siap dah. Tali siap dah. Apa siap lah tu. Dalam kotak. Bukan dah. Benda nak buat. Tak ada benda nak buat. Apa-apa buku tok dalam banyak tu. Gulung. Tu je lah. Biar comel buat. Biar tu. Dan dia ada kumpulan 5 orang. Dia discuss belum ada buat. Mandi pun gitu juga. Mandi lah. Saya mandi sungguh. Ada mandi kering. Ya apa? Nak mandi sungguh ni. Mandi kering ya Ustaz. Mandi kering. Gila mandi kering. Ada orang mandi kering. Bukan orang bercinta ni. Mandi tak basah. Tak, biang tak? Ke mana? Mandi tak basah. Makan tak kenyang mana? Tu lebih kurang lah. Bukan mandi tak basah ni. Mandi kena basah. Mandi sungguh. Boleh latar dia. Tak ada tak. Saya mandi atas latar tu je. Hidup dah apa mandi atas latar. Mandi kat atas latar bawah tu. Mandi sungguh. Nampak tak? Ubuh air dalam telinga. Ubuh air dalam hidung. Sungguh. Jadi deh. Biar begitu. Bila kita nak buat dah tahu lah. Dia nak buat dia sebenar sekali. Dia kena ada sepakatan dalam kampung tu. Sepakatan mana? Anjuran siapa? Anjuran masjid bersama dengan ketua MPJJ. apa? JPKK betul? JPKK. Biar sama JPKK ketua pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa MPKK. Biar sama. Atau buat kata kerja ke Aimi nak tadi nak mayak sini. Tak ada orang. Dia dah cara kita dah cara. Bila mati ipok pergi kata pelanak tak ada sakit perut. Pergi tang ke entah tu, pergi tang senung orang mandi tak ada mana? Pergi Kuala Lumpur rumah anak dia. Kan ajar cari. Tak jumpa juga kan ajar. Dia jadi ajar. Hak tu kan cari mandi mayat tu dia jadi ajar. Dah pergi pakai kan ajar tu. Lagi. Tak ada hari ni telefon kau orang tu, telefon kau orang ni. Dah berdosa kita semua sekali. Nak tanya dah berdosa. Nampak tak? Jadi.
Buatlah. Lepas tu kalau ada orang mati jangan duduk bawah aja. Pergi jenguk. Oh mati dah. Oh siap dah. Jangan. Kita lah buat lah. Dan belajar. Oh, ni orang muda-muda ni. Nak suruh pandai belaka. Segala benda pandai. Main-main. Biar pandai segala benda. Tauhid. Biar pandai segala benda. Bukan kita pandai jok buah sekara je. Nampak? Bukan kita pandai sekara tu buat kerja tu waktu je pandai saja. Oh habis semua pandai. Baru panggil orang jatang. Baru panggil orang jatang. Bukan ayang jatang, orang jatang. Ayang jatang lain. Pandai belaga sekara kita. Orang jatang ni habis. Tak ada benda tak pandai. Nak mandi banyak boleh. Bukan masalah. Kena buat kerja mandi banyak. Nak pun benda lagi. Nak buat mandi banyak boleh. Meleh boleh. Buat rumah boleh. Ikat bata boleh. Tarik sawit boleh. Pun benda lagi tak boleh. Tapi bukan mesti kena kerja. Bukan semesti kena kerja. Pak pergi tahlil orang tak ada. Aku boleh buat tahlil. Barang ni tahlil. Pak boleh. Dia kata ya. Makan saja. Pernah berlaku ni pergi makan saja. Kita malah nak pergi dah. Dah sejik-sejik tak mari. Orang mengajar tak ada. Sejik tak mari. Tak kenal mata hidung. Jumaat pun duduk bawah-bawah kokok jambu. Orang ni aku cok. Kalau pak kita cok. Jaga pun. Jaga. Pak sungguh weh. Adalah kematian anak dia. Dia pun panggil lah. Minta maaf lah weh. Minta maaf. Dan kita kata minta maaf. Orang sejik pakai tak pergi belaka. Lah lawak bihung tu makan sendiri lah bihung tu. Dia panggil orang sejik buat tahlil beradam benda tu. Hak makanan, hak menu utama 5 bintang bihung ke. Nampak tu 5 bintang lah tu bihung tu. Lalas sekali orang pergi, orang ni tak boleh, orang ni tak boleh. Hak pergi tu hak bukan pergi sejik belaka. Kalau kita pergi rumah dia, ramainya orang ni. Mari ke mana? Tak ada, bukan mari daripada sejik, bukan mari daripada surga. Hak tak ada belaka. Nak pergi makan ni. Hak makan pun tak payah buat tahlil. Dia sebab kita tak pandai tahlil, biar pandai belaka. Ni tak ada ustaz sikit, Allah susahnya. Tok Imam tak ada ni. Apa dia nak baca malam ni? Baca apa tu rumah lah. Akan nikah kita kau biar pandai. Ni anak kita nak menikah. Duk wakil. Saya wakil lah kepada Tok Imam untuk menikahkan anak saya nama sekian. Dengan mas kahwin sekian. Sakit penyakit. Tak ada apa-apa. Ya ni? Bukan. Tak payah wakil-wakil ke orang. Tak payah wakil. Kita sendiri lah. Wakil apa? Kita duduk ada cokoh mulut bukan bisu. Mulut dah bisu. Sebab apa? Sebab kita tak jadi orang jatang. Tak jadi orang jatang. Hak dalih akad nikah anak ni siapa dia? Orang puang je. Orang lelaki. Orang lelaki kena. Orang puang. Dia tak boleh. Dia kalau kita tak akan nikah kita. Arti. Tak ada benda. Orang puang je. Ini pahala. Assalamualaikum Ustaz. Sikit. Baca kitab saja. Tak buat ada dah tu. Kita buat sekali tengok. YB ada. Pak Iwi luluh lalu kat mana-mana pun. Dia nak suruh pandai semayang maninya. Payah sangat kaki kau import pak lain. Apa pergi importnya? Ni hak muda-muda ni setuju ni. Ni hak kena buat ni. Buatlah. Allahu Akbar. Tak ada apa-apanya, tak ada. Peruntukan pun dia peruntukan cari kain. Kalau orang tadi kain apa? Kalau 5 orang seteri tiga apa nang set nang la je. Dia cari kain hak murah kedai tu. Hak gulung jangan biar siap. Nampak tak? Allah berapa sen aku. Insya-Allah kita boleh buat. Pandai belaka. Tok Imam kata nak buat khusus meleh baru ni. Kita semelih lah lembu. Gebang tak boleh buat khusus. Gebang ni benda sungguh. Nak khusus meleh. Cari kambing 4 ekor. Ni kambing Pak Wahid ada dah. Dia cari je. 4 ekor Pak Wahid. Semelih ekor seorang. Cari ayam kapung. Jangan ayam daging tak sedap. Nampak tak? Maknanya benda gini lah. Biar hidup kapung. Kalau tak ada benda-benda ni, dah hidup kapung.
panggil kampung lain dah hidup kampung kita. Ni biar orang lain mari import kampung kita. Kalau nak apa-apa, tak ada ni. Kena pergi perih. Apa? Perih ni suruh bergulih budak-budak. Biar begitu. Baru kemas. Nampak tu? Jadi kena ada kerjasama lah. Pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid dengan pengurusi MPKK tadi. Kena bersama. Nampak tak? Ketua-ketua masyarakat tu kena bersama. Dan sedar kira mu belah mana. Satu penyakit kau tu. Tak maju sampai ke bila. Tu saya sebut sama dah. Mana-mana ngajar saya sebut. Kalau duk main mu belah mana, aku belah mana, itu tak maju. Tak akan maju. Tu yang Melayu mundur semua tu. Sebab kis buah tu. Buah tu. Mari belaka. Kalau sebut sejik, tak ada. Tak ada biru, tak ada hijau, tak ada apa. Masjid lah jawab dia. Pakak mari belaka. Wak boreng agama. Agama ni tak ada. Pakak mari belaka. Duk pilih. Tak pakar sama kita. Nampak tak? Boleh? InsyaAllah. Boleh tak memang? Boleh? Orang muda. Habis dah tu. Bermula yang terlebih afdal bagi banyak. Ni. Wallahu a'lam.